Hadirin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Ketua WIP, yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Dormat dan barisan ahli-ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Seusaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ahli-ahli ex-officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 3 Palang 2021 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, dengan limpah rahmat-Mu kami pohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan. Barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan, demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah ya Dzal Fadli wal Ihsan, kekekalan hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan-Mu. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat asal dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan penuh dedikasi demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berpindah kepada perkara 2, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar, dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 3 Palang 2021 dengan hormat takzimnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandaraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Ketua WIP Ahli Majlis serta barisan ahli Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dipanjangkan usia dan diberi kesihatan untuk bersama-sama berkumpul di dalam Dewan Inai Merah ini
bersempena mesyuarat penuh bulanan Majlis Bandaraya Johor Bahru bilangan 3 tahun 2021. Pertama sekali, saya bersama-sama ahli biasan ahli majlis dan seluruh warga kerja MBJB ingin merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan ucap selamat kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan Johor Darul Ta'zim, sempena Hari Keputusan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang telah disambut pada 23 Mac yang lalu. Semoga baginda Tuanku dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang berkekalan, dipelihara keselamatan dan kesejahteraan serta dipanjangkan usia untuk terus bersemayam di tahta negeri dan jajahan Johor Darul Ta'zim. Para hadirin yang hormati sekalian, di awal ucapan ini saya ingin memaklumkan berkenaan penganjuran bazar Ramadan di dalam kawasan MBJB bagi tahun 2021. Untuk makluman semua, MBJB telah bersetuju untuk meluluskan sebanyak 45 permohonan bagi tujuan penganjuran bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri dalam kawasan MBJB. Walau bagaimanapun, terdapat sekurang-kurangnya 11 permohonan tambahan telah diterima yang akan dinilai dan diproses dengan sewajarnya di peringkat MBJB. Ini menjadikan jumlah keseluruhan permohonan bazar Ramadan dan Aidilfitri 2021 yang dah diterima oleh MBJB sehingga 25 Mac 2021 sebanyak 56 permohonan yang melibatkan kawasan awam dan kawasan persendirian. Anggaran jumlah petak yang terlibat pula adalah sebanyak 3,000 petak. Di samping syarat-syarat asas pelaksanaan penganjur dan peniaga, MBJB ingin menekankan aspek pemantauan SOP aktiviti bazar Ramadan dan Aidilfitri kepada penganjur berdasarkan ketetapan pihak kajian negeri sebagaimana berikut. Yang pertama, masuk operasi bazar Ramadan yang dibenarkan adalah bermula jam 3 petang hingga 8 malam. Manakala bagi bazar Aidilfitri pula adalah bermula jam 10 pagi hingga 12 malam sahaja. Jenis perniagaan yang dibenarkan di bazar Ramadan hanya melibatkan makanan dan minuman sahaja. Manakala di bazar Aidilfitri hanya melibatkan barang-barang kering sahaja. Yang kedua, peniaga perlu mematuhi saiz kemah yang ditetapkan oleh penganjur dan mengadakan jarak fizikal kemah antara 1 meter hingga 1.5 meter. Yang ketiga, penganjur perlu menyediakan laluan keluar dan masuk pengunjung secara basingan dengan memasang pita tali, kon atau penghadang, petunjuk arah serta papan tanda yang berkaitan dengan amalan penjagaan SOP dan pencegahan COVID-19. Laluan yang tidak diwatakan hendaklah dikawal sepenuhnya. Keempat, penganjur hendaklah melantik anggota keselamatan atau rela bagi menjaga setiap laluan keluar masuk pengunjung. Kelima, penganjur perlu menyediakan alat penyukat suhu, kod QR MySejahtera atau buku daftar dan cecair sanitasi di pintu masuk. Keenam, penganjur adalah bertanggungjawab bagi menasihati peniaga dan pengunjung untuk sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Ketujuh, penganjur perlu menghadkan jumlah kemasukan pengunjung dalam satu masa supaya dapat mengadakan jarak sosial. 8. Peniaga dilarang meletakkan barangan jualan di laluan awam yang boleh menyebabkan kesukaran penjarakan sosial. 9. Sekiranya berlaku penurunan wabak COVID-19 di kawasan bazar, MBJB berhak menutup operasi bazar yang terlibat. Dalam tempoh penutupan adalah tertakluk pada penilaian risiko yang dijalankan oleh pejabat kesihatan daerah. Ke-10, warga emas dan kanak-kanak adalah tidak digalakkan mengunjungi bazar Ramadan bagi mengurangkan risiko kadar jangkitan. Ke-11, kegagalan mematuhi SOP yang ditetapkan boleh mengakibatkan penganjuran bazar ditamatkan atau dibatalkan serta di bawah Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 21, di mana pihak yang tidak mematuhi SOP akan dikenakan kompaun dan pihak penganjur yang gagal mengawal keadaan atau tidak mematuhi SOP juga boleh dikenakan denda sehingga RM50,000. Merujuk kepada ketetapan kajian negeri juga, penganjur perlu mengenakan kadar bayaran yang lebih rendah kepada peniaga berbanding kadar sebelum ini kerana pihak berkuasa negeri telah bersetuju memberikan pengecualian bayaran bagi permit, sewa tapak, lesen sementara dan yuran pendaftaran serta wang proses bagi penganjuran bazar Ramadan bagi tahun 2021. Namun begitu, ianya tidak terpakai bagi penganjuran bazar Aidilfitri bagi tahun 2021. Untuk makluman juga, MBJB akan tetap mengenakan wang deposit mengikut jumlah petak serta bayaran pelupusan sampah
dan kebersihan bagi memastikan tapak penganjuran sentiasa dalam keadaan bersih dan terkawal. Para hadirin yang hormati sekalian, kebelakangan ini saya dapati masih dapat aktiviti pembakaran terbuka di dalam kawasan MBJB yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini amat mendukacitakan kerana selain daripada menurunkan kualiti udara, ianya juga mencerminkan kesedaran sebahagian warga Bandaraya Johor Bahru mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar masih berada di tahap yang rendah. Sehubungan dengan itu, dalam usaha untuk meningkatkan kualiti udara di Bandaraya Johor Bahru khususnya, saya ingin menyarankan agar pihak Jabatan Alam Sekitar untuk menjalankan aktiviti penguatkuasaan dengan lebih kerap berlandaskan peruntukan undang yang sedia ada. Ianya bagi memastikan aktiviti pembakaran terbuka, sama ada berskala kecil maupun besar, dapat dikurangkan kepada tahap minima atau lebih baik dapat dibentas sama sekali. Cuaca panas dan kering juga diramalkan akan berlaku sehingga pertengahan bulan April ini. Dalam perkara ini, saya mohon agar agensi berkaitan dapat menjalankan aktiviti pencegahan dengan mengenal pasti dan seterusnya memantau tempat yang sering dilaporkan berlakunya aktiviti pembakaran terbuka. Tambahan lagi, selain daripada itu, saya ingin mengingatkan pihak SLB Corp agar aktiviti penguatkuasaan dapat dijalankan secara berterusan bagi memantau tahap kebersihan kawasan industri. Pihak SLB Corp perlu memastikan pemilik atau pengusaha melantik kontraktor pengurusan sisa pejal yang berdaftar agar tidak berlakunya kejadian sisa pejal ataupun bahan toksik dibuang sewenang-wenangnya yang akhirnya akan mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Para hadirin yang hormati sekalian, ingin saya bentangkan laporan aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan MBJB bagi tahun 2020. Bagi tindakan penguatkuasaan iklan, jumlah keseluruhan iklan yang diturunkan sebanyak 48,554 iklan yang merangkumi 19,427 iklan along, 2,947 iklan banting, 1,494 iklan spanduk, 65 papan tanda dan billboard serta 24,699 iklan pelbagai. Tindakan ini ambil terhadap iklan yang tiada lesen atau permit serta yang terletak di tempat yang tidak dibenarkan. MBJB juga telah mengeluarkan sejumlah 26,246 kompaun pada tahun 2020 yang terdiri dari 24,759 kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MBJB 1981, 684 kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Pengkompaun Kesalahan MBJB 1981 dan 803 kompaun di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1934. Sebanyak 2,799 buah notis turut dikeluarkan di bawah ketiga-tiga undang-undang ini. Di samping itu juga, MBJB juga telah mengambil tindakan pemindahan kenderaan terhadap 6,331 buah kenderaan menghalang, 989 kenderaan buruk dan 570 motosikal. Bagi statistik operasi dan sitaan sepanjang tahun 2020, MBJB telah melaksanakan operasi-operasi dan sitaan seperti berikut. Yang pertama, penjaja tanpa kebenaran sebanyak 286 operasi dan 404 sitaan. Yang kedua, penjaja warga asing sebanyak 251 operasi dan 286 sitaan. Yang ketiga, premis warga asing yang sebanyak 13 operasi dan 18 sitaan. Keempat, premis perniagaan sebanyak 120 operasi dan 146 sitaan. Kelima, halangan premis perniagaan sebanyak 201 operasi dan 293 sitaan. Keenam, pelaksanaan iklan sebanyak 29 operasi dan 36 sitaan. Ketujuh, kerja meroboh sebanyak 19 operasi dan 20 sitaan. Selain itu, sebanyak 38 operasi bersepadu telah dijalankan MBJB bersama agensi kajian lain seperti PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Kastam Diraja Malaysia dan lain-lain lagi. Operasi bersepadu yang dijalankan ini adalah seperti operasi bersepadu pusat hiburan dan kelab malam, operasi bersepadu penguatkuasaan warga asing, operasi bersepadu ulat parkir dan gelandangan, operasi bersepadu premis tanpa kebenaran dan lain-lain lagi. Bagi tindakan-tindakan penguatkuasaan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, sebanyak 63,776 premis perniagaan telah diperiksa oleh MBJB pada tahun 2020. Dari jumlah ini, sebanyak 57,760 premis adalah berlesen dan patuh peraturan. 2,148 premis tidak berlesen dan diberi notis.
1,538 premis diberi notis pemberitahuan, 460 premis diberi amaran lisan, 933 premis di compound, 140 premis telah dicita lesen, 453 premis telah dicita barang dan 340 premis telah diarah tutup. Hari ini ada mati sekian. Saya ingin menyampaikan sedikit maklumat mengenai beberapa program telah dianjurkan oleh MBJB sepanjang bulan Mac 2021. Pada 20 Mac yang lalu, MBJB bersama-sama Ahli Majlis Zon Ulu Tiram telah mengadakan sesi Town Hall Bandar Ulu Tiram bagi memberi penerangan dan mendapatkan maklum balas masyarakat setempat berkenaan rancangan kawasan khas Bandar Ulu Tiram. Sesi Town Hall ini tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Haji Mazlam Lim Bujang, Pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan Warisan dan Budaya, merangkap Ahli Dewan Undang-Undang Puteri Wangsa dan Ahli Parlimen Tebrau Yang Berhormat Stephen Chong Xiao Yun. Dalam program ini juga warga bandaraya dapat menyampaikan hasrat mereka serta aduan yang berkaitan untuk ditangani secara bersama oleh agensi yang berkaitan. Pada bulan Mac ini juga MBJB telah menganjurkan kejohanan MBJB e-Sport Challenge di mana penyertaannya telah dibuka khas untuk warga Johor sahaja. Jenis permainan yang dianjurkan adalah Players Unknown Battleground atau lebih dikenali sebagai PUBG. Buat julung kalinya, MBJB menganjurkan kejohanan program ini di mana ianya dilaksanakan secara atas talian dan selari dengan tuntutan untuk mengadaptasi norma baru kehidupan. Seramai 512 peserta yang terbagi kepada 128 kumpulan telah mendaftarkan diri dan akan merebut hadiah wang tunai berjumlah RM8,000 Malaysia. Seterusnya, MBJB juga telah menjalankan operasi menembak gagak di 2 lokasi basingan, iaitu di perkarangan Hospital Sultan Ismail, Johor Bahru dan juga di sekitar Taman Kampung Indah dan Jalan Sekundar Lama. Operasi ini dijalankan dengan kerjasama pihak luar setelah mendapat kemerahan daripada pihak PDRM. Untuk makluman semua, sebanyak 600 ekor gagak telah dimusnahkan di dalam operasi yang dijalankan di perkarangan Hospital Sultan Ismail, manakala 342 ekor gagak telah dimusnahkan pada hari semalam di kawasan Taman Kampung Indah dan Jalan Sekundar Lama. Operasi sebegini akan dijalankan dari masa ke semasa bagi menyelesaikan aduan yang dibuat oleh orang awam berpunca daripada gangguan burung gagak. Para hadirin yang sekian, sebelum saya akhiri ucapan saya pada pagi ini, saya ingin berkongsi mengenai insentif pengurangan sebanyak 50% ke atas fee bayaran borang air atau borang air J sedia ada dan menjadikan kadar fee terbaru iaitu RM20 sahaja berkuat kuasa 1 Januari hingga 31 Disember 2021. Warga bandaraya boleh membuat permohonan pindah milik ini secara atas talian Johor, iaitu johor.ehemat.my dan mendapat proses kelulusan dalam 1 hari bekerja sahaja. Ianya merupakan satu lagi langkah yang diambil MBJB dalam usaha menyahut saranan kerajaan agar semua pihak terutamanya Badan Kerajaan memperkenalkan insentif buat rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpindah kepada perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 2 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Februari 2021. Yang berbahagia Datuk Fungsi Saya Abu Talib bin Adas membawa usul supaya penyata mesyuarat penuh bilangan 2/2021 bertarikh 25 Februari 2021 bagi diterima dan diteruskan. Saya DJ Sering Alam Negeri Kopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 2 Palang 2021 bertarikh 25 hari bulan Februari 2021 setuju diterima tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diteruskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkaraan bilangan 4 Palang 2021 bertarikh 15 hari bulan Mac 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang Hormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar membawa usul supaya jawatankuasa kewangan perkaraan bilangan 4 Palang 2021 yang bertarikh 15 Februari 2021
2021 bagi diterima dan diteruskan. Terima kasih. Saya Muhammad Isa bin Mubasir menyokong usul. Penyata Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am bilangan 4/21 bertarikh 15 Mac 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.2 menerima penyata Jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 3/2021 bertarikh 15 Mac 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya tentang Syarif Yunus usul supaya nyata Jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 3/2021 bertarikh 15 Mac 2021 bagi diterima dan diluluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Rahman menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 3/21 bertarikh 15 Mac 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.3 menerima penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 3/2021 bertarikh 21 Mac 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suhaimi bin Ahmad mengusul supaya penyata Jawatankuasa Kesihatan dan Pelancongan Alam Sekitar bilangan 3/2021 bertarikh 21 Mac 2021 bagi diterima dan diluluskan. Sekian. Saya Muhammad Abdullah menyokong usul. Penyata Jawatankuasa Kesihatan, Pelancongan dan Alam Sekitar bilangan 3/21 bertarikh 21 Mac 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.4 menerima penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 3/2021 bertarikh 15 Mac 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat saya tentang Syarif Yunus mengusul supaya penyata Jawatankuasa Pelesenan bilangan 3/2021 bertarikh 15 Mac 2021 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Airin bin Masyid. Kuasa Pelesenan bilangan 3/21 bertarikh 15 Mac 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya menerima penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 3/2021 bertarikh 15 Mac 2021. Saya Ramli bin Mahir mengusul Saya DJ Ismail Kopang menyokong usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Pembangunan bilangan 3/21 bertarikh 15 Mac 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4.6 menerima penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 3/2021 bertarikh 21 Mac 2021. Saya Isa bin Mubasir mengusul supaya penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 3/2021 bertarikh 21 Mac 2021 bagi diterima dan diluluskan. Saya Muhammad Faizal Abdul Rahman mendukung usul tersebut. Penyata Jawatankuasa Taksiran bilangan 3/21 bertarikh 21 Mac 2021 setuju diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai maklumat. Perkara 5.1 penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC bilangan 5/2021 bertarikh 8 Mac 2021 dan penyata Jawatankuasa Pusat Setempat OSC bilangan 6/2021
Tahun 2011 2021. Penyata jawatankuasa pusat setempat OAC bilangan 5 Palang 21 bertarikh 18 Mac 2021 dan bilangan 6 Palang 21 bertarikh 21 Mac 2021 diterima sebagai makluman. Seterusnya perkara 6, usul penangguhan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan eksekusi saya Zulkifli Sulaiman membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 3 Palang 2021 bertarikh 31 Mac 2021 ditangguhkan. Saya semi penamaan untuk usul tersebut. Mesyuarat penuh bilangan 3 Palang 21 bertarikh 31 Mac 2021 ditangguhkan. Berikutnya, bilangan 7, ucapan penangguhan ahli majlis, dipersilakan. Berbahagia barisan ahli majlis yang usul Tuan Haji Miswan di Yunus, Ketua Majlis Bandar Raya Johor Bahru, ahli eksekutif jabatan dan wakil-wakil jabatan DPJP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bandar Raya. Saya mengucapkan syukur kepada Allah atas nikmat kurnianya dapat saya hadir bersama-sama semua hadirin dalam mesyuarat penuh Majlis Bandar Raya Johor Bahru bilangan 3 Palang 2021 pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang bagi Datuk Publik atas memberikan saya peluang dan ruang untuk saya mengucapkan penangguhan pada sidang mesyuarat penuh Majlis pada ini, kerana saya merasakan bahawa ini adalah merupakan satu ucapan penangguhan yang penting bagi saya untuk dikongsikan oleh semua manusia. Yang kepada bagi Datuk Publik, barisan ahli majlis, tuan-tuan dan puan. Pertama di sini saya ingin mengambil kesempatan melakukan sedikit penghargaan kepada Kerajaan Johor yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Datuk Hasni bin Muhammad dan Badan Bina Bersatu Negeri Johor yang seterusnya oleh Yang Berhormat Republik Indonesia Datuk Haji Muhammad bin Yassin atas kepercayaan dan kepada saya menjadi salah seorang daripada para ahli majlis Bandar Baru Pasir Singkit. Saya yang diamanahkan yang diberikan akan dipenuhi sebaiknya untuk perkhidmatan yang baik kepada rakyat sebagai mewakili kerajaan negeri dan juga dan lewat rasanya untuk saya merambah cerita dan ucapan selamat Hari Keputeraan Negeri Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang Ketuan bagi negeri dan jajahan Pak Negeri Johor dan Lazim sepenuh kerana sebaginda pada 23 Mac 2021 bersamaan 9 Syaban 1440 Hijrah baru-baru ini. Allah berkata. Sedap tak sedap hatikan saya sebagai ahli majlis di Bandar Raya Johor Bahru sudah sampai ke tempoh melidih separuh tenggat walaupun baru rasanya mengangkat sumpah kira-kira 4 bulan yang lalu. Sudah pasti dalam tempoh singkat ini banyak pengalaman ilmu yang dapat ditimba dari keluarga. Interaksi dan hubungan antara kami selaku ahli majlis dan juga para pegawai dan PJB serta rakyat di luar sana sikit sebanyak telah membantu dalam saya memahami dan melaksanakan tugas dan amanah sebagai ahli majlis yang saya ini. Ketika saya dan ahli majlis melangkah masuk ke MJB adalah merupakan sebuah pihak atau tempatan yang paling baik dari segi pentadbiran pengurusan yang dilakukan dan telah mendapat pelbagai pencapaian dan anugerah selama tahun dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta. Inilah peluang bagi kita ahli majlis untuk mengelunding tenaga secara profesional, menyumbang idea dan cadangan agar yang telah baik menjadi lebih baik lagi bagi membuktikan kemampuan kita dengan didukung oleh para pegawai dan tangan sama ada dari sudut ekonomi sosial masyarakat maupun kemudahan infrastruktur dan tabir dekat umat pembangunan manfaat bagi memberi yang baik pada raya dan memberikan manfaat kepada rakyat. Menjadi seorang ahli majlis di atas lapangan adalah beza dengan apa yang saya pelajari di dalam buku semasa yang saya belajar perancangan bandar dan wilayah 27 tahun yang lalu. Pada ketika itu, buku atau perancangan bandar 1976 atau 31 Sambungan Perancangan Bandar 1976 atau 72 adalah kitab di sering baru pada pusat perancangan bandar. Rupa-rupanya menjadi ahli majlis adalah bukan satu perkara yang mudah. Ianya menuntut semangat dan komitmen yang tinggi
tumpuan masa juga diberikan semaksimal yang mungkin, tidak kira siang atau malam rakyat dan masyarakat terhadap khidmat itu sendiri. Daripada masuk longgang, buang sampah, potong pokok, arahan buang sampah haram, hinggalah perjumpaan dengan program dan rasmi di peringkat taman-taman perumahan, kampung, sekolah, dengan sumbangan untuk kerajaan, sumbang asnaf juga dilakukan oleh seorang ahli majlis. Sebab itu saya memuji dan juga memuji ahli majlis yang telah berapa lama memegang jawatan ahli majlis bagi tetap dan tegak melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan. Tetapi tentunya saya juga tidak menafikan peranan, bantuan, sokongan dari Yang Berhormat Datuk Bandar, Tuan Haji Setiausaha, Ketua Jabatan dan juga pertambangan dari baru yang menjadikan tulang belakang ahli majlis dan tak juga membantu saya dan juga keluarga ahli majlis yang lain agar dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh syabas dan sayang yang kepada keluarga mana yang saya kasih. Yang Berhormat Datuk Bandar, Datuk Perturi, di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perdana Malaysia dan Kerajaan Negeri Johor yang telah berjaya mengajukan program elektrik top dengan perancangan bandar 1976 atas kedua bersama ahli-ahli majlis pihak bertepatan Kerajaan Negeri Johor yang diadakan semalam secara hybrid, iaitu secara fizikal dan juga secara alamaya. Program ini sangat bermakna bagi ahli majlis untuk memahami secara lebih jelas salah satu punca kuasa tugas-tugas yang diberikan oleh Majlis Bandar Raya Baru, terutama dalam proses merancang, penggunaan cara kemajuan dan lain-lain yang dibutuhkan di bawah dari tepat itu adalah secara bersama dalam pertemuan yang melibatkan badan kuasa secara bersama tingkat parlimen dan NUR, iaitu Senarai Kerajaan dan Desa. Inilah adalah untuk memastikan sehari majlis bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bersama-sama bertanggungjawab ke arah memastikan pemeliharaan, kemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan yang teratur, selamat untuk kesejahteraan rakyat. Sebelum untuk mengakhiri ucapan saya ini, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan dengan isu pembuangan sampah di kawasan tempat. Walaupun dia ini adalah merupakan isu lapuk tetapi masih bertugas. Awal bulan lalu saja saya mendapat pelbagai aduan sejak alam berbakalan di Taman Tempat 4 dan juga penduduk di sekitar taman. Contohnya, tempat pembuangan sampah yang masih berada jalan 10 tempat semenjak dari sitaan pintu masuk tempat pembuangan sampah yang dilakukan oleh pihak Sukai pada bulan Disember yang lalu dari mata kasar tidak ada lagi aktiviti pembuangan sampah. Jadi yang itu rancang dilakukan pada waktu malam kita sedang dinyanyi. Satu lagi, pastikan kita ingat sebuah tanah di kawasan Jalan 15 tempat yang sebelum ini jadikan tapak pusat sampah haram yang telah terbakar lebih 1 minggu pada bulan Ogos 2019 yang lalu. Pihak majlis ini telah mengeluarkan pertukaran sejumlah lebih daripada 200,000 untuk mengatasi masalah kebakaran di tapak pusat sampah tersebut. Sehingga ini ada lagi tak lain yang diambil oleh pihak berkenaan selain daripada mikar tapak tersebut. Dan baru-baru ini saya telah menerima aduan dari pertukaran tersebut bahawa banyak asap telah keluar dari tanah-tanah tempat pembuangan sampah yang lama dan berbau kemikal selepas hujan turun, dan asap tersebut memiliki ruang udara sekitar jalan di tempat sampah. Adakah bau gas dari bekas tapak pembuangan sampah tersebut selamat? Sehingga sekarang saya dan penduduk tidak dapat jawapan dari pihak yang berkenaan. Seharusnya kita dikaji kerajaan untuk jawapan yang jelas dan semua kuasa tangan. Agensi berkenaan juga seharusnya mengeluarkan kenyataan sama ada kuasa diri tersebut selamat didiami atau tidak. Kita tak mahu lagi bekas pembuangan sampah tersebut menjadi semakin kedua pula. Kita perlu tidak menangani masalah ini sebelum ia menjadi semakin parah kerana yang berisanya adalah Yang Berhormat Datuk Bandar yang sebagai Ketua Desa Majlis. Jadi sebelum saya tutupi ucapan saya ini, saya terima kasih kepada Datuk Bandar di atas pusat Bazar Ramadan dan juga Bazar Aidilfitri sebanyak 45 petak yang dimaklumkan kepada saya. Saya juga berharap tambahan alokasi Bazar Ramadan dapat ditimbangkan untuk diteruskan kerana ramai rakyat yang ingin InsyaAllah kami ahli majlis akan membantu memantau aktiviti Bazar Ramadan tersebut agar untuk mematuhi SOP itu ditetapkan oleh Menteri. Saya rasa itulah sampai di ucapan.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar dan Datuk Puri, semua keluarga MJP, semua terdapat seiring bersama memacu visi sebenar Majlis Bandaraya ke arah sebuah bandaraya yang tetap antarabangsa, budaya dan lisan. Dengan ini saya menangguhkan sidang mesyuarat penuh Majlis Bandaraya Baru bilangan 3 Palang 2021 sehingga peserta tarian akan berpulang. Yang berhormat Datuk Bandar, barisan ahli majlis, tuan Sulusa, ahli-ahli ex officio, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mesyuarat bulanan bilangan 3 Palang 2021 pada pagi ini telah pun selesai. Sidang hadirin, mohon untuk berdiri. Ya, terima kasih Ketua Jabatan dan juga ahli majlis dijemput ambil jamuan.